Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Sidang penonton yang saya kasih sekalian. Baik. Kita bertemu pada malam ini, tapi saya sebut siap-siap pada tuan-tuan. Ini bukan live, jangan telefon lagi tau. Kalau tak percaya tu, tengok kat atas tu, ada tak langsung? Ada kalimah langsung? Tak ada. Ini bukan siaran langsung. Cumanya, kita gunakan platform ini untuk menceritakan kepada semua orang, walau apa cara sekalipun, kita tetap akan menyampaikan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Tahukah anda? Saya nak kongsi sikit. Tahukah anda bahawa Nabi SAW, bila Nabi mengajar, Nabi suka ajar beransur-ansur. Nabi tak suka ajar yang ni. Dah. Nabi pergi satu-satu. Hadis Nabi SAW daripada Sayyidina Jundub bin Abdullah, beliau berkata, kami bersama-sama Nabi SAW dan umur kami ketika itu hampir baligh. Baginda mengajar kepada kami perkara yang berkaitan dengan keimanan sebelum mengajar kepada kami Al-Quran. Selepas itu barulah Nabi SAW mengajarkan mereka Al-Quran dan iman kami bertambah dengan mempelajari Al-Quran. Masya Allah, tabarakallah. Kita cuba ikut benda begini sidang penonton sekalian. Jadi dengan perkara-perkara begini, mudah-mudahan kita mengikut jenjak langkah sunnah Nabi SAW. Macam mana? Kita ingat dah hari Isnin kita belajar fardu ain, kita cuba menitikkan berkaitan dengan keimanan. Kemudian hari Selasa kita belajar berkaitan dengan tajwid. Hari Rabu pula kita belajar lagi tentang fardu ain. Mudah-mudahan kita dapat mengekalkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sebelum saya terlupa, ramai yang email. Terima kasih kepada semua yang email, yang Facebook untuk tanya soalan. InsyaAllah kalau berkesempatan saya jawab. Sekarang masih belum lagi. Baik, insyaAllah hari ini saya sentuh satu email daripada Izzat Mukhtar. Izzat92@yahoo.com. Baik. Izzat tanya soalan. Salam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya salah seorang penuntut di IPT di Selangor. Saya ada soalan nak diajukan kepada Ustaz. Ustaz, adakah seseorang itu dianggap ikhlas kiranya ibadah yang dilakukan semata-mata kerana takutkan siksa Allah Subhanahu Wa Taala? Masya Allah, soalan ini menunjukkan begitu prihatin kita nak jadi orang yang ikhlas. Baik, kepada saudara Izzat Mukhtar, dengar ya, dan juga semua kita. Dalam kitab Imam Al-Ghazali ada menyenaraikan kepada kita 3 tahap ikhlas. Ikhlas 3 tahap. Yang pertama, tahap seorang hamba. Yang kedua, tahap seorang pedagang. Yang ketiga, tahap seorang mahbub. Apa dia mahbub? Nanti dulu. Sebelum saya terlupa, sidang penonton yang saya kasih sekalian, kepada para alim ulama di luar sana, tuan-tuan guru, ustaz dan ustazah semua, saya minta kalau saya ada salah dan silap, tolong perbaiki, tolong tegur dan tolong beri teguran yang membangun kepada saya. Mudah-mudahan kita dapat memberikan pengajaran kepada semua umat Islam di luar sana untuk mendalami dan mencintai agama Islam dengan sebaik-baiknya. Boleh? Terima kasih. Sidang penonton yang saya kasih sekalian, soalan ini cukup berkaitan dengan ikhlas. Imam Al-Ghazali kata, tahap orang hamba. Apa dia ni? Tahap macam mana? Dia ikhlas, tapi dia macam hamba. Hamba ni macam mana? Tuhan dia kata, buat yang ni. Kalau tak buat, kamu tak dapat makan malam ni. Kenapa tak buat yang ni? Saya denda kamu. Kenapa kamu buat yang ni? Saya nak kamu buat yang ni. Kenapa hidang saya air kopi? Saya minta air teh. Nampak? Dia takut, maka dia buat semua tu. Kenapa? Dia takut dengan Tuhan dia. Takut siksa Tuhan dia. Tuhan dia pukul. Tapi tak bolehlah pukul. Ini contoh saja. Boleh? Okey. Baik. Satu, iman orang sebagai hamba. Dia takut dengan Tuhan dia. Iman pedagang. Dia mesti win-win situation. Dia tak mau kalau dia saja yang kena buat. Dia nak buat sebab dia nak dapat pahala. Dia nak buat sebab dia nak masuk syurga. Dia nak buat sebab dia doa, dia semayang sunat supaya Allah berjayakan dia dalam peperiksaan dia. Supaya Allah berjayakan dia dalam, kita kata urusan dia. Mudahkan kerja dia. Sebelum tu saya teringat, apa dia?
kepada anak-anak yang menduduki peperiksaan PMR. Kita di TV Al-Hijrah semua mendoakan, kru-kru semua doa kepada anak-anak yang nak ambil peperiksaan, menduduki peperiksaan PMR, mudah-mudahan berjaya, ikhlaskan hati, ambil, jangan lupa selawat banyak-banyak, doa, ingat kepada ibu bapa, insya-Allah anda berjaya. Kita doakan kepada anda semua untuk mereka yang duduki hari ketiga PMR kalau tak silap saya. Baik, sidang penonton yang saya kasih sekalian, hari kedua PMR. Sidang penonton yang saya kasih sekalian. Peringkat yang kedua, orang yang berdagang. Dia nak mesti untung. Dan peringkat yang paling tinggi nama Mahbub. Mahbub. Kalau biasa dengar Shah Rukh Khan nak nyanyi apa? Mary Mehbuba tu. Mary Mehbuba. Mahbub. Mahbub tu apa? Orang yang cinta, kekasih. Orang yang buat sebagai kekasih. Saya tanya sidang penonton secara jujur ya. Kita semua ada kekasih. Saya nak tanya. Dia suka bunga. Kita tahu dia suka bunga. Tapi kita beli tanpa dia minta. Sebab apa? Dia suka bunga. Tu saya beli bunga, saya bagi kat dia sebab dia tahu. Dia akan surprise dan terkejut dan dia akan seronok. Begitulah orang yang kekasih. Dia rasa kasih dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak minta pun, dia buat. Allah suruh kita buat sembahyang fardu saja. Tak, dia tambah dengan sembahyang sunat. Sebab dia tahu Allah akan suka dan Allah akan bagi ganjaran kepada dia. Boleh? Sidang penonton yang saya kasih sekalian. Jadi, balik kepada soalan, kalau kita buat ibadah takut seksa Allah, ikhlas tak ikhlas? Maka jawapannya, ya, berdasarkan kepada Imam Al-Ghazali, ya, ikhlas. Soalan yang kedua, berdasarkan kepada email yang kita dapat. So, saya nak baca ni. Berkaitan dengan, dia kata, daripada Laila Dian. Dia kata apa? Assalamualaikum Ustaz. Pada siaran pertama semalam, Ustaz ada memaklumkan bahawa fitrah manusia untuk mempunyai agama. Walau bagaimanapun, ada juga manusia yang asalnya beragama telah mengubah pegangan kepada free thinker. Tak ada pegangan agama. Baik buruk tindakan hanya bergantung kepada logik akal sahaja. Apa pandangan Ustaz? Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Nur Laila. Ustaz sebut satu. Pendapat Ustaz tak boleh bagi pendapat. Ustaz kecil. Pendapat ni nak ambil daripada siapa? Ambil daripada Al-Quran, ambil daripada hadis Nabi SAW. Kenapa? Kan Nabi sebut di dalam hadis Nabi yang mulia apa dia? Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap manusia yang lahir, dilahirkan dengan fitrah, maka para muhaddithin mengatakan fitrah di sini adalah agama. Sebab lepas tu Nabi sebut, kata ibu bapa dia lah yang meyahudikan dia, memajusikan dia, menasranikan dia. Dan fitrah ini kembali kepada agama Islam. Memang dilahirkan sebagai orang yang mempunyai agama. Dan siapa-siapa yang keluar daripada berfikiran tak mau agama, saya sebut, itu sebenarnya agama. Apa dia? Agama tidak mahu ada agama. Kenapa sidang penonton yang saya kasih sekalian? Cuba kita renung balik. Apa makna agama? Agama ataupun pada asalnya kalimah ugama. Itu kalimah asalnya ugama. Kita tukar menjadi agama. Dan agama ini datang daripada perkataan ad-din. Apa itu ad-din sidang penonton sekalian? Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala berkaitan dengan din itu apa dia? Millah, gaya hidup. Gaya hidup. Jadi agama Islam adalah gaya hidup orang Islam. Bermula daripada bangun tidur sehingga tidur balik. Jadi kalau orang yang membuat gaya hidupnya tidak mahu ada agama, maka dia membuatkan agama baru. Agama tidak mahu ada agama. Macam orang nak buat mazhab, tak mahu pegang mazhab mana-mana. Dia buat mazhab juga. Mazhab tidak mahu ada mazhab. Yes. Jadi kepada Nur Laila, ini bukan pandangan Ustaz, tetapi inilah yang ditetapkan oleh Islam di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Jadi Ustaz ikut Nabi. Nabi kata apa? Setiap orang mesti kena ada agama. Setiap orang, sebab itu diutuskan Nabi membawa agama kepada kita. Kita pegang dengan apa yang dibawa oleh Nabi, insya-Allah kita jadi orang yang beriman kepada Allah. Selesai. Boleh no? Baik, sidang penonton yang saya kasih sekalian, mudah-mudahan Ustaz jawab soalan ini ya, insya-Allah. Baik, sebelum tu ingat tak lagi semalam hari Selasa kita ada buat kelas tajwid. Ada orang bertanya kepada kita berkaitan dengan surah Al-Fatihah. Baik, soalan yang pertama saya nak sebut kat sini, ada seorang sahabat kita. Nama dia Abdul Basit Musaddiq. Dia tanya, Ustaz, bagi orang yang baru masuk Islam, apakah Al-Fatihah itu boleh dibaca dalam bahasa Melayu kerana mereka masih tidak mahir untuk membaca dalam bahasa Arab? Dia kata dia bukan orang Arab lah. Dia nak membaca dalam bahasa Melayu. Baik, macam mana nak buat ni? Saya sebut dulu nah. Sidang penonton yang saya kasih sekalian, kok mana pun Islam ini dia mesti dengan bahasa Arab.
Cumanya soalan tadi terlalu umum sidang penonton sekalian. Kenapa? Dia tanya boleh tak baca dalam bahasa Melayu? Baca Quran tulis Melayu ke? Ataupun nak baca Allahu Akbar dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Yang mana satu dia nak baca tadi itu soalan dia tanya bahasa Melayu. Baik, Ustaz ambil dua-dua tu. Yang pertama baca ni Allahu Akbar nak baca dalam bahasa Melayu, hukumnya tak boleh. Hukumnya tak boleh. Selesai. Okey, kalau baca tak sah sembahyang, selesai. Baik. Kalau nak baca melalui bacaan ejaan Melayu, contoh mari kita tengok Ustaz, kita tulis kat sini boleh tak? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Zup. Alhamdulillahi. Dia nak baca yang jenis macam ni. Alhamdulillahi. Dia nak baca macam ni. Boleh tak boleh ni? Maka di sini ulama ada menyenaraikan beberapa pendapat, dan pendapat yang paling masyhur mengatakan tak boleh baca dengan tulisan Melayu ni, sebab nanti sidang penonton sekalian nanti silap. Contohnya kalau kita bacakan alhamdu, du ni du ke, du yang mana satu? Jadi kod mana pun. Ingat tak lagi masa mula-mula kita start kelas, masa kita belajar tajuk hari Selasa tu, kita kata apa? Al-Quran nak belajar mesti berguru. Cara dia pergi jumpa guru, insya-Allah guru akan memberi penerangan yang memudahkan. Selesai. Boleh? Okey, soalan satu lagi. Saya teringat seorang lagi sahabat, dia kata apa? Nakh Ashraf Fatani. Dia kata, Ustaz, saya nak tanya sikit, bagaimana pula dengan bacaan bagi orang yang pelik dalam sesuatu huruf? Dia tak boleh nak sebut ni, dia sebut apa? Wa. Dia baca macam Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita kata kat dia, jawab baca ra. Dia kata wa. Ra. Dia ra. Dia jadi macam tu, dia tak boleh nak baca. Dia ni macam mana ni? Kita kata kat dia, belajar dulu sebut bagi betul. Jangan tinggal macam tu saja. Jangan kata saya tak boleh. Jangan. Sidang penonton sekalian, pengalaman saya kongsi sedikit. Memang pengalaman saya sedikit. Jadi yang sikit itulah saya nak kongsi. Apa dia? Saya biasa mengajar orang yang nak membaca surah Al-Fatihah. Apa yang berlaku kepada orang ini? Dia nak membaca Al-Fatihah. Dia nak baca Al-Fatihah. Jadi apa berlaku pada dia? InsyaAllah kita sambung. Selepas iklan ini, kita sambung lagi. Boleh? Wallahu a'lam. Alhamdulillah, bertemu kita kembali dalam rancangan 30 minit Ustaz Don. Sebelum tu jangan lupa, kalau ada sebarang apa persoalan yang rasa boleh diajukan atau nak dikongsikan bersama, bolehlah emailkan ke ustaz.don@tvalhijrah.com. Sekali lagi, ustaz.don@tvalhijrah.com, ataupun ke Facebook kita www.facebook.com/30 minit. Eja tahu 30 minit Ustaz Don. Boleh? InsyaAllah. Baik, saya nak cerita dulu. Dia tak boleh sebut. Dia selalu sebut apa? Bismillah. Dia sebut macam tu. Orang dah berusia. Tapi saya kata jangan risau. Mesti boleh sebut. Kita praktis tak sampai 10 kali. Sudah sebut Bismillah. Jadi sebab apa? Sebab Al-Quran itu kan diturunkan kepada manusia. Apakah Allah yang maha hebat mencipta manusia itu tidak mengerti sejauh mana kebolehan manusia? InsyaAllah boleh. Jangan lupa. Tapi saya bagi petua. Ini makcik saya bagi tahu. Kalau nak belajar sebut roh, belajar sebut Ferroshi. Boleh? Baik. Sebenarnya hari ini saya tak kesorangan. Sebab saya tahu. Saya seorang-seorang rasa macam tak syok. Jadi saya ada mengajak sahabat saya untuk join kita pada hari ini untuk membincangkan serba sedikit nak berkongsi. Mungkin beliau ada beberapa soalan nak ditanyakan. Jadi boleh saya jemput beliau. Boleh ya? Baik. Saya jemput saudara saya Faizal. Jemput Faizal. Jemput datang. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Sonok jumpa Faizal. Allah. Sihat sekali lagi. Allahumma salli alaihi wasallam. Faizal sihat? Sihat Ustaz. Alhamdulillah. Faizal. Hari ini kita cerita pasal rukun iman, rukun Islam. Sebelum tu kita ada jawab soalan. Sidang penonton yang saya kasih sekalian. Ini Faizal, sahabat kita. Faizal ada nak ucap apa-apa ke dekat rumah ni? Kat sini. Ada nak cakap apa kat mak apa kalau sebelum? Okey, saya ucapkan
kepada penonton, menontonlah TV Hijrah bersama Ustaz Don 30 minit ni. Banyaknya perkara yang boleh kita ketahui apa yang kita nak tahu. Ini promote bukan suruh ucapan. Promote. Tak apa, tak ada masalah. Terima kasih kerana bagi tahu semua. InsyaAllah kita cuba kongsi yang terbaik. Faizal, ada apa nak kongsi dengan kita? Ustaz, sebenarnya saya ada satu soalan. Baik. Okey. Orang banyak kata kalau kita nak mengenai Tuhan, kita kena tengok alam sekitar kita. Alam sekitar. Betul, tepat. Betul. Kalau saya tengok pen ni, yang saya pegang ni, Aha. apa yang saya boleh mengenal? Macam nak kait dengan kenal Allah. Melihat pen ni, macam mana saya nak kenal Tuhan? Oh, Masya Allah, tabarakallah. Soalan Faizal. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Sebelum Ustaz nak jawab berkaitan dengan pen ni, sidang penonton yang saya kasih sekalian. Soalan Faizal kata, macam mana nak tengok pen ni, tapi kita nak kaitkan dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sidang penonton, persoalan ini sebenarnya Faizal dan juga sidang penonton sekalian disebut oleh Allah di dalam Al-Quran sendiri. Berdasarkan daripada surah, tak usah surah jauh-jauh. Kita ambil surah lazim saja. Hal ataka hadithul ghashiyah. Allah kata apa? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Ibil tahu tak apa ibil? Itulah saya nak tanya. Ibil tu apa? Ibil tu unta. Tumpuk. Ibil. Ibil unta. Dia Allah kata, tak tengok ke dekat unta, tak tengok ke dekat unta Allah cipta, tak tengok ke dekat langit, tak tengok ke dekat gunung, tak tengok ke dekat bumi. Allah cipta semua tu. Jadi Allah suruh kita tengok. Jadi kenapa kita tengok semua benda itu untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala? Macam pen ni Faizal. Tengok nak sidang penonton dan Faizal. Bayangkan, kita yakin semua benda terjadi mesti ada pencipta dia. Macam mana kita terjadi, ada pencipta yang maha mencipta. Pen ni, siapa yang reka bentuk dia? Mesti ada orang, betul? Betul. Siapa reka penutup dia? Ada orang tak? Ada. Siapa reka warna dia supaya kena color? Hitam, putih, cantik. Siapa yang cipta? Di hujung mata pen ni ada berbola supaya kita tulis. Mesti ada pencipta dia, betul? Kalaulah orang yang pandai menciptakan ini, maka Allah sebut di dalam Al-Quran, wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Apa dia? Kalau ada orang yang pandai, ada lagi yang lebih pandai daripada dia. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Daripada tengok sini kita boleh mengenal Allah Subhanahu wa taala. Boleh tak? Betul. Boleh? Faham tak faham? Faham. Clear. Alhamdulillah. Sidang penonton boleh tak? Boleh. Okey. Ada nak kongsi lagi? Okey. Soalan yang kedua saya. Oh, ada soalan, dua soalan. Dah ready dua soalan. Kalau kita tak melakukan, kalau tak menunaikan rukun iman tu. Rukun iman. Okey. Maksud kata tak menunaikan tu kan macam rukun iman kita tu kita ada ragu-ragu sikit lagu tu. Ragu-ragu. Okey. Maksudnya kita masih lagi tak percaya. Okey. Ustaz boleh terangkan tak? Ada tak ayat Quran yang boleh menerangkan perkara ini? Masya Allah, tabarakallah. Faizal dan juga sidang penonton yang saya kasih sekalian. Okey, dalam masa yang kita ada ni, tak berapa lama ni. Ustaz sentuh yang pertama dulu ya. Rukun iman, rukun Islam. Rukun iman ada 6. Rukun Islam ada 5. Pandai Faizal. Faizal pandai. Baik, sidang penonton yang saya kasih sekalian, dia bukan macam matematik tau. 6 tolak 1 tinggal 5. Dalam rukun iman tak boleh. 6 tolak 1 tinggal 0. Rukun Islam ada 5. 5 tolak 1 tinggal 4. Dak tu matematik. Rukun Islam 5 tolak 1 tinggal 0. Tak kira. Ini berdasarkan kepada karangan para ulama yang menceritakan kepada kita berdasarkan kepada hadis Nabi SAW, berdasarkan kepada ayat Al-Quran bahawa siapa yang tidak ada salah satu daripada rukun iman, rosak imannya. Tu bahaya. Boleh jadi orang kafir. Siapa yang tak percaya kepada para malaikat, siapa yang tak percaya kepada Nabi, dia kata apa? Ada lagi Nabi akhir zaman. Ada lagi. Ya, duduk main lagi. Dia kata ada lagi Nabi akhir zaman. Duduk main macam-macam Nabi kan. Sekejap lagi duduk main Nabi apa kan. Duduk kata. Tak boleh Faizal.
Orang tu tak percaya, dia rosak akidah dia. Sidang penonton yang saya kasih sekalian, dalam rukun iman, salah satu perkara yang kita kena lihat, apa dia sidang penonton sekalian dan juga Faizal? Rukun iman ada 6, percaya pada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab, percaya pada Rasul, percaya pada hari kiamat, percaya pada qada dan qadar. Ini mesti diterapkan di dalam hati kita agar kita menjadi orang yang beriman. Yang kedua, rukun Islam. Yang pertama mengucap dua. Kalimat syahadat. Yang kedua mesti solat 5 waktu. Betul. Yang ketiga mesti puasa ke zakat? Orang tanya, Ustaz, puasa ke zakat? Sekolah rendah belajar puasa zakat. Dalam bahasa Arab sebut zakat puasa. Mana satu? Kalau jawab bahasa Melayu sebut puasa zakat. Bagi right juga. Kalau saya cikgu lah. Saya cikgu nikah agama Islam. Kalau dia kata mengucap 2 kalimah syahadah, semayang, puasa, zakat. Right juga. Orang lain main pula zakat, puasa. Right juga. Sama je. Tak ada masalah. Okey. Kemudian haji di Baitullah. Ini adalah perkara asas yang kita kena pegang dan insya-Allah Faizal dan juga sidang penonton sekalian, selepas ini kita akan mendalami satu-satu apa dia berkaitan dengan rukun Islam, syahadah. Itu kita dah sebut syahadah, nanti kita akan sebut syahadah, kemudian kita akan masuk solat. Sebelum kita masuk ke dalam solat, kita mesti kena ada wudu. Pandai. Bila kita ada wudu, sidang penonton sekalian, kita kena tahu juga kalau baju kotor macam mana? Kalau baju ada tek cicak macam mana? Kalau tangan kita kena cat macam mana? Betul? Betul. Jadi insya-Allah perkara itu kita akan bincangkan nanti dengan lebih mendalam. Faizal, ada apa-apa soalan lagi nak tanya? Faham atau tak faham? Faham. Yang saya jawab tu semua jawab. Betul? Sidang penonton boleh? Kalau kepada sidang penonton ada yang nak bertanya kepada kita, jangan lupa hantarkan ke email kita ustaz.don@tvalhijrah.com ataupun ke Facebook. Ingat tak Facebook apa? www.facebook.com/ 30 minit. Ustaz Don. Pandai. Sidang penonton yang saya kasih sekalian, hantarkan kepada kita. InsyaAllah kita akan cuba membantu anda dalam menyelesaikan masalah bagi kemampuan kita. Tak boleh, kita akan rujuk kepada yang lebih arif. Sidang penonton yang saya kasih sekalian dan juga Faizal, berkaitan dengan rukun iman dan juga rukun Islam, saya ingin sentuh satu ucapan kita yang selalu kita lakukan yang menyebabkan boleh rosak rukun iman kita. Sebelum tu Faizal, Ustaz jemput minum kalau nak minum. Boleh ya? Okey. Yang boleh rosak rukun iman kita, apa dia? Ungkapan Allah hujan hari ni. Biasa dengar tak? Allah hujan hari ni. Rosak plan. Biasa dengar tak? Biasa dengar tak? Biasa dengar. Lah, penat-penat cuci baju. Ni. Hujan pula. Jadi ini akan merosakkan iman kita. Wallahu alam. InsyaAllah kita jumpa lagi. Dan Faizal, kita jumpa lagi bila hari dan waktu yang sama 10.30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.